Apa yang dikatakan oleh Imam berjubah hijau itu dilaksanakan oleh janda Omari dengan sempurna. Datuk tidak banyak campur tangan dalam urusan tersebut, kecuali menemani janda Omari pergi ke kubur selama 8 pagi yang berturut-turut. Masuk hari yang ke-14, suara tangisan dari kubur sudah tidak kedengaran lagi dan janda Omari pun menyatakan hasratnya pada Datuk untuk pulang ke Pontian. "Tangguhkanlah dulu," kata Omari pada jandanya. "Kenapa?" "Lepas mengadakan kenduri kesyukuran malam Jumaat ni, kau pulanglah. Aku minta pada kau demi kasih sayang kita pada anak." Omari menyatakan hasratnya. Janda Omari termenung. Dalam hati dia membilang hari. Dia menggigit bibir. Kalau dia memenuhi permintaan Omari, berarti dia terpaksa bermalam lagi di kampung Jorak Ilahi. "Hari ni suami saya datang ambil saya. Tak dapatlah nak tunaikan hajat baik tu," jawab janda Omari. Datuk merenung muka Omari yang dijamah sinar matahari pagi. "Bila suami awak datang?" Datuk menyoal perempuan yang berwajah lembut. Kedua-dua belah kelopak matanya agak hitam kerana kurang tidur dan terlalu banyak menangis mengenangkan perbuatan bekas suaminya. "Tengah hari ni," jawabnya pendek. "Hari ni hari Khamis. Dia tak marah kalau kau tidur semalam lagi dekat sini," celah Datuk. Perempuan yang berwajah lembut menyimpan 1000 penderitaan itu merenung wajah Datuk. Dalam sinaran mata yang redup itu tersembunyi 1000 ketegasan diri yang tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Begitulah firasat Datuk bila melihat bola mata perempuan itu. "Saya boleh menunaikan permintaan itu kalau mendapat izin dari suami saya. Tugas isteri ini membuat apa yang disukai oleh suami dan menjauhkan sebarang perbuatan yang dia tidak suka. Inilah ibarat saya untuk suami saya," ujar perempuan itu dengan tenang. Datuk tersenyum. Dalam hal ini ternyata Datuk kalah. Datuk boleh berhadapan dengan syaitan dengan gagah dan berani, tetapi Datuk terpaksa tunduk dengan perempuan yang kuat imannya dan mengikut perintah Allah. Itulah yang baiknya. Memang yang baik itu untuk Allah dan yang jahat untuk syaitan dan nafsu. Suara Datuk lemah. Kemudian Datuk dan Omari turun ke tanah. Perempuan berwajah lembut duduk di muka pintu menanti kedatangan suaminya. Lepas kurang pukul 11 pagi, suaminya datang dengan sebuah teksi. Datuk segera menemui suami perempuan itu, bercakap sesuatu dengannya. Tak jadi halangan kalau untuk kebaikan," balas suami perempuan itu. Dengan tenang suami perempuan itu membayar tambahan teksi dan meminta teksi itu datang menjemputnya selepas sembahyang Jumaat pada hari esoknya. Malam itu, kenduri kesyukuran pun diadakan. Sebelum majlis dijalankan, Datuk bercakap dengan Omari sebentar. Tanpa memberitahu saya, Datuk pun menghilangkan diri. Bila tetamu sudah penuh di anjung, Datuk secara mendadak saja tersembul dalam barisan orang kampung bersama dengan seorang lelaki berjubah hijau. Lelaki itu saya lihat tidak banyak bercakap. Dia hanya bersalam saja dengan orang yang datang, kemudian duduk tunduk membilang tasbih. Atas permintaan Datuk, orang yang berjubah hijau membacakan doa. Bila orang ramai menjamah hidangan, orang berjubah hijau itu tidak menjamahnya. Dia terus membilang tasbih. Bila semua orang selesai makan dan minta diri untuk pulang, orang berjubah hijau itu terus bangun dan dia pun berjabat salam. Tidak ada orang yang berani bertanya tentang dirinya sama ada pada Datuk ataupun Omari. Mulut orang ramai bagaikan terkunci. Akhirnya, tinggallah saya, Datuk, Omari dan jandanya bersama dengan suami di dalam rumah itu merenung ke arah lelaki berjubah hijau. "Bertakwalah kamu semua pada Allah, dan Allah akan memberikan kamu semua pengetahuan dan petunjuk yang baik," ujar orang yang berjubah hijau itu. Kemudian dia bagaikan kilat hilang dari penglihatan kami. Kerana semuanya sudah selesai, Datuk dan saya pun meninggalkanlah kampung Jorak Ilahi. Datuk menolak pemberian Omari seperti kelapa, pisang dan wang sebanyak RM50. "Saya tak hidup atas ni. Saya buat kerana Allah semata-mata. Bersyukurlah pada Allah atas limpahan kurnianya yang kita terima," kata Datuk. "Tapi inilah pesan anak saudara saya. Lagipun di sini perkara bagi duit pada orang yang berjaya macam awak ni sudah jadi perkara yang biasa." "Saya bukan orangnya. Sedekahlah pada anak-anak yatim." "Oh, maafkan saya," ujar Omari.
Dalam perjalanan pulang itu, Datuk tiba-tiba teringatkan anak saudaranya itu. Anehnya, bila saya mencadangkan padanya supaya pergi ke sekolah tempat anak saudaranya mengajar, Datuk menolak. Jangan kacau dialah bekerja yang mencari rezeki, kata Datuk. Habis, bagaimana kita mau mencarinya pula, Tok? Ikhtiar adalah dengan bertanya pada orang. Aduh, tak kuasa saya melawan cakap Datuk. Setelah puas bertanya ke sana kemari, akhirnya Datuk dapat tahu juga lokasi rumah anak saudaranya itu. Tidak lama saya dan Datuk terus menginap di rumah anak saudaranya itu. Tetapi membekalkan saya satu pengalaman yang aneh. Sepupu saya itu yang bernama Yusof menyewa sebuah rumah yang berhampiran dengan tanah kubur. Menurut Yusof, tempat dia tinggal itu dipanggil Kampung Bagam. Okey, di sini beberapa tahun yang lalu, waktu saya pergi ke Singapura, kawasan di situ sudah banyak berubah. Sudah ada kedai perabot kepunyaan orang Melayu yang bertingkat-tingkat tingginya. Sudah ada tempat menjual petrol. Lebih kurang pukul 12 malam, saya terdengar pula pintu rumah Yusof diketuk orang bertalu-talu. Bila dia mahu membukanya, Yusof menahan. Kenapa? Tanya saya. Syaitan, jawab Yusof. Mendengar cakap Yusof itu, Datuk pun bangun. Dia termenung sejenak melihat wajah Yusof kelihatan pucat. Anak dan isterinya tidak dikejutkannya. Syaitan yang macam mana tu? Datuk minta kepastian. Saya belum melihatnya, tapi orang yang pernah buka pintu rumah melihat perempuan berambut panjang tidak bermata. Yusof memberikan penjelasan. Sebaik saja Yusof habis bercakap, Datuk terus membuka pintu. Apa yang dikatakan Yusof memang benar. Di muka pintu berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang pucat. Dengan sekilas pandang, Datuk sudah tahu perempuan yang dilihatnya itu bukanlah hantu. Apa hal? Tanya Datuk. Saya lapar. Masuk. Perempuan itu pun masuk. Perbuatan Datuk itu memeningkan kepala Yusof. Datuk memberi perempuan itu makan. Bagi menguji sama ada perempuan itu sudah dirasuk syaitan ataupun tidak, Datuk mencampakkan kain hitam berbucu 3 ke arah perempuan itu. Tidak ada tindak balas dari perempuan tersebut. Setelah Datuk mengadakan temu bual dengan perempuan itu, macam pegawai polis menyiasat orang salah, ternyata perempuan itu gila dan disingkirkan oleh keluarganya. Terpaksa tinggal di pinggir hutan dan keluar bila malam. Kemudian orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah yang perempuan itu bukan manusia, tetapi hantu perempuan berambut panjang. Malam itu juga Datuk cuba memberi rawatan segera pada perempuan itu. Datuk juga menyuruh perempuan itu bermalam di rumah Yusof. Akibat dari perbuatan Datuk itu, tersebarlah berita kononnya Yusof menyimpan hantu berambut panjang. Aku terpaksa merawatnya selama 3 pagi hingga dia baik, kata Datuk kepada Yusof. Dan Yusof tidak dapat berkata apa-apa. Sama ada dia rela atau tidak, dia harus patuh dengan permintaan Datuk yang suci itu. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, Datuk berjaya mengubati perempuan itu dengan memandikan seluruh tubuhnya dengan 7 biji air kelapa muda selama 3 pagi. Pada sebelah petangnya, selama 3 petang juga Datuk menanam separuh badan perempuan itu ke dalam tanah di bawah sinar matahari selama 3 jam. Kepala itu dilumurkan pula dengan asam jawa. Setelah itu, Datuk memaksa perempuan berambut panjang mandi di sungai hingga menggigil kesejukan. Hari yang terakhir, Datuk pun memanggil ke semua jiran-jiran Yusof berkumpul di halaman rumah kira-kira pukul 4 petang. Datuk menyuruh perempuan itu duduk di atas bangku khas. Di bawah bangku itu pula, Datuk letakkan sabut kelapa. Supaya perempuan itu tidak lari, bahagian pinggang dan badannya diikat pada bangku. Ketika itu, Datuk sudah pun memakai baju dan seluar hitam. Kepalanya diikat dengan kain merah. Dia pun memerintahkan saya mencurah minyak api lalu membakar sabut. Datuk berpeluk tubuh, mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Perempuan yang berambut panjang terus menjerit sekuat hati. Tiba-tiba, Datuk menepukkan kedua belah tangannya. Api yang marak segera padam diganti pula dengan asap tebal. Perempuan itu terbatuk-batuk kelemasan. Serentak dengan itu, orang ramai melihat tulang-tulang ikan dan serpihan kaca keluar dari rambut wanita tersebut. Datuk menyuruh saya menyiram air atas sabut yang dibakar. Perempuan yang berambut panjang itu terkulai atas bangku. Datuk lalu mengumpulkan serpihan kaca dan tulang lalu dimasukkan ke dalam uncang kecil. Datuk menepuk bumi. Perempuan itu tersedar. Wajahnya berseri-seri. Boleh bercakap dengan baik dan teratur.
Dia ni sebenarnya anak yatim. Ada orang yang melamarnya, tetapi lamarannya ditolak kaum keluarganya kerana mereka tidak mahu harta peninggalan ayah perempuan ini lepas ke tangan orang lain. Orang yang meminang ini dulu berdendam lalu mengenakan ilmu sihir pada dia, kata Datuk. Bila Datuk mahu meninggalkan kawasan halaman untuk masuk ke dalam rumah, seorang lelaki segera menerkam kepalanya dan mengaku pada Datuk bahawa dia adalah ayah saudara pada perempuan itu. Dia juga menyuruh anak buahnya menyebarkan fitnah pada perempuan yang malang itu. Datuk menasihatkan lelaki itu supaya membela anak saudaranya dengan sebaik mungkin. Dengan rasa rendah diri, lelaki itu menyesal atas perbuatannya. Dia berjanji akan memelihara anak saudaranya seperti anaknya sendiri. Awak ni salah, kata Datuk. Apa salah saya? Sebagai seorang Islam, awak disuruh. Tetapi awak tidak melakukannya terhadap anak saudara awak. Awak hanya berserah pada keadaan. Satu perbuatan yang tidak terpuji mengikut ajaran Islam. Jelas Datuk lalu membawa anak saudaranya pulang. Pagi esoknya, saya dan Datuk pun meninggalkan rumah Yusof menuju ke utara dengan sebuah teksi. Kami sampai ke Ipoh lebih kurang pukul 7 petang. Kami bermalam di rumah kenalan Datuk di kampung Pengkalan Pegoh yang letaknya beberapa batu sahaja dari kota Ipoh. Pagi esoknya, kenalan Datuk sendiri menghantar kami ke kampung. 2 bulan kemudian, Datuk menerima surat dari Yusof yang mengatakan perempuan yang berambut panjang telah menemui jodoh dengan seorang pemuda dari Masjid Tanah, Melaka. Pemuda itu ada hubungan kekeluargaan dengan gadis itu dari sebelah ibunya. Pemuda itu berkhidmat dengan pihak tentera Inggeris di Singapura di bahagian RASC, iaitu Royal Army Service Corps, bertempat di Kem Seletar. Wow, ini saya cakap bahasa London. Ini London. Baik, kita teruskan. Seminggu selepas kahwin, dia pun membawa isterinya ke tempat bertugas. Demikianlah Yusof menulis di dalam suratnya. Untuk makluman sepupu saya itu, Yusof kini menetap di Taman Pelangi Johor Bahru setelah meletakkan jawatan sebagai guru untuk bergiat dalam lapangan perniagaan. Cukup gembira Datuk menerima surat dari anak saudaranya itu. Dia juga berdoa supaya jodoh perempuan berambut panjang dengan pemuda itu akan berkekalan hingga ke anak cucu. Sejak Datuk pulang dari Batu Pahat, kesihatannya tidak pula begitu baik. Dia selalu diserang batuk mulai pukul 12 malam hingga menjelang waktu subuh. Bila saya menasihatkannya supaya pergi menemui doktor, Datuk tidak mahu. Dia mengatakan pada saya yang sakitnya tidak parah dan boleh baik sendiri. Kadang-kadang saya terfikir alangkah baiknya kalau saya dapat jadi seperti Datuk. Boleh menolong orang yang sakit. Tetapi bila saya fikirkan dengan sedalam-dalamnya, memang saya tidak dapat mengikut jejak langkah Datuk. Datuk cukup loket mahu menurunkan kebolehan dan kepandaiannya dengan diri saya. Datuk bimbang kalau ilmu yang saya tuntut darinya akan disalahgunakan. Dia hanya menurunkan ilmu-ilmu yang mudah pada saya seperti mengurut tangan orang yang tersilap urat serta beberapa petua dan doa untuk diri saya sendiri yang tidak boleh digunakan untuk orang lain, walaupun untuk anak isteri. Dari sinilah mulanya timbul dalam hati saya untuk menyambungkan pelajaran yang terkandas. Atas galakan Datuk juga, saya memasuki sekolah malam di kampung saya. Datuk tidak tahu bahawa saya akan menyambung alam baktinya dengan cara yang tersendiri. Saya berazam untuk menjadi seorang doktor. Dengan itu, saya akan boleh menolong orang. Datuk kau bukan dia tak nak turunkan ilmu pada kau, Tama. Tapi pantang larang dia tu terlalulah ketat sangat. Cabaran dia juga kuat. Macam nenek ni, kalau tak sabar-sabar, dah lama tinggalkan dia, kata nenek pada saya setelah saya menyatakan rasa kesal saya atas sikap Datuk pada suatu petang. Tanpa diduga, perbualan saya dengan nenek didengari oleh Datuk. Dia segera mendekati kami. Matanya merenung wajah saya. Dia membaca apa yang tersilat dalam dada saya. Aku boleh berikan kau kesenangan, kebahagiaan pada orang lain. Tetapi hal itu tidak dapat aku berikan pada nenekmu. Kalau dia menuduh aku sebagai lelaki tidak bertanggungjawab, aku tidak marah. Apa yang dikatakannya itu memang benar, kata Datuk dari kepala tangga. Nenek merenung muka saya. Memang begitu janji aku dengan guruku dulu. Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kaum keluarga. Kalau tidak, ilmuku tidak akan menjadi. Tuhan telah memberi aku seorang isteri yang setia dan sabar. Inilah nikmat dari Allah yang aku terima, sambung Datuk lagi.
Matanya merenung redup pada wajah nenek dan nenek pun tersenyum cukup manis. Belum pernah saya menikmati senyum nenek semanis itu. Agaknya dia megah kerana pengorbanannya selama ini disanjung oleh Datuk. Barangkali sikap bertolak ansur, timbang rasa dan saling memahami tugas masing-masing membuatkan rumah tangga Datuk dan nenek kukuh hingga ke anak cucu. Itulah yang saya fikir di dalam hati. Meskipun rumah tangga mereka tidak didirikan atas landasan cinta dahulu baru kahwin, mereka mengambil langkah nikah dahulu kemudian bercinta. Ternyata kebahagiaannya lebih panjang, kemesraannya terlalu padat. Susah mahu diresapi pertingkahan. Fikiran saya terus berjalar ke dalam kepala. Nenekmu seorang wanita yang baik, tambah Datuk lagi. Datuk terus beredar dari kepala tangga. Saya pun melangkah meninggalkan nenek dengan kerjanya yang mengupas buah kelapa. Bagi mengisi masa lapang petang itu, saya berhasrat untuk pergi bercampur dengan kawan-kawan yang sebaya bermain gasing. Buah gasing dan tali yang tersimpan di bawah rumah saya ambil. Cita-cita saya mahu memangkah 2-3 biji buah gasing kawan-kawan sehingga terbelah. Secara mendadak sahaja saya teringatkan batang pancing yang tersandar di pangkal pokok membelam. Gasing dan tali saya tinggalkan. Batang pancing saya ambil. Nak ke mana dah petang begini? Tanya nenek. Nak memancing ikan dekat sawah. Usahlah, dah petang. Tahan nenek. Kejap aja nenek. Saya jawab saja dan terus meninggalkan kawasan rumah menuju ke sawah yang terbentang luas. Matahari sudah condong benar letaknya. Dalam perkiraan saya, waktu itu sudah pukul 5 lebih. Memang tidak wajar saya turun ke sawah memancing. Saya terus meniti atas batas bendang menuju ke sebuah kolam kecil yang terletak di bawah sebatang pokok tualang besar dan tinggi. Kiri kanan pokok itu ditumbuhi oleh pokok-pokok buluh. Akar-akar jejawi berjuntai di dahan tualang. Sebahagian darinya mencecah bumi. Beberapa akar itu saya potong separas dengan dada. Sebelum saya memancing, saya bergayut pada akar itu. Macam Tarzan bermain angin. Memang menyeronokkan. Kemudian, saya memancing dengan umpan cacing yang saya korek di tanah pangkal pokok tualang. Nasib saya memang baik petang itu. Pancing saya selalu saja mengena. Tidak sampai 1 jam, saya sudah dapat berkati-kati ikan keli, haruan dan juga puyuh. Ikan-ikan itu saya letakkan di dalam raga. Azam saya mahu menangkap separuh dari ikan-ikan yang terdapat dalam kolam tersebut. Hati saya berdebar dengan tiba-tiba. Daun telinga kanan saya bergerak-gerak dan terasa angin lembut yang menyentuhnya. Saya mula rasa ragu-ragu kerana ketika itu memang tidak ada angin yang bertiup. Saya segera menoleh ke arah raga yang penuh dengan ikan-ikan hasil dari pancing saya. Saya dapati ikan-ikan di situ semuanya hilang. Kecuali seekor ikan haruan kecil sebesar ibu jari terlompat-lompat dalam raga. Saya renung ke langit. Matahari sudah runduk di kaki langit. Keadaan sekeliling sawah sudah tidak secerah tadi. Hati saya bagaikan dipengaruhi oleh sesuatu kuasa untuk terus memancing. Ikan-ikan saya lihat bagaikan melompat-lompat di permukaan kolam. Saya membuat keputusan yang saya kira cukup baik, iaitu meneruskan kerja memancing ikan di kolam. Sedang saya asyik memancing, hari pun beransur gelap. Senja kala sudah datang. Saya bagaikan terdengar suara Datuk memanggil-manggil nama saya. Saya bersedia untuk pulang dan rapat ke pangkal pokok tualang untuk mengambil raga yang berisi ikan. Lagi sekali saya terkejut. Tidak ada seekor ikan pun di situ, kecuali anak haruan kecil sebesar ibu jari yang terlompat-lompat dalam raga. Saya menarik nafas panjang. Saya jadi bodoh dengan keadaan yang saya hadapi. Ada sedikit amalan yang Datuk berikan pada saya bila menghadapi keadaan yang begitu. Barangkali saya perlu mencubanya sama ada jadi ataupun tidak, fikir saya. Dengan tenang, saya menjamah bumi dengan ujung kuku jari manis. Saya pun membaca sepotong ayat dari surah Al-Falaq. Saya terasa diri saya bagaikan mendapat sesuatu kekuatan gaib. Saya jadi berani. Rasa cemas dan bimbang hilang dalam diri saya. Jari manis saya tekan ke bumi. Dengan ekor mata, saya menjeling sekitar kawasan. Lagi sekali semangat saya tergugat. Di sebelah kanan saya terlihat sepasang kaki, macam kaki itik yang cukup besar. Berbulu rumah tebal hinggalah ke buah betis. Saya dongakkan kepala. Saya berhadapan dengan satu lembaga putih yang cukup tinggi. Lebih tinggi daripada pokok tualang. Hari sudah beransur gelap. Saya bagaikan terdengar debu angin yang cukup hebat. Bagaikan ribut besar sedang berlaku di sekeliling saya. Saya terdengar pokok tualang digoncang bertalu-talu.
Saya nampak dengan jelas dengan dedaun tualang yang jatuh ke bumi. Bila bunyi angin ribut berakhir, lembaga itu pun hilang. Suasana terasa terlalu sepi. Saya campakkan batang pancing daraga ke dalam kolam. Saya bersedia mahu melangkah pulang. Baru 5 tapak, saya berhadapan dengan satu lembaga yang cukup aneh. Tingginya agak sederhana, lebih kurang sama tinggi dengan bentuk tubuh Datuk. Kepala lembaga itu tidak berapa jelas, tetapi dari bahagian leher hinggalah ke paras pinggangnya ditumbuhi bulu. Kedua belah tangannya berbentuk macam sayap burung. Dari pinggang hingga ke kaki serupa dengan bentuk tubuh manusia biasa. Dalam saat-saat cemas begitu, saya terdengar nama saya dipanggil sayup-sayup dari arah kampung. Saya kenal benar suara itu ialah suara Datuk. Saya cuba menjawab panggilan itu, tetapi tidak berdaya. Suara saya tidak keluar. Bagaikan ada sesuatu yang menahan pangkal kerongkong saya. Saya renung ke arah lembaga itu kembali. Kini, saya sudah pasti benar bahawa lembaga itu memang aneh. Kepalanya juga berbentuk burung, ada paruh dan muncung. Kedudukan matanya macam kedudukan mata manusia. Sinar matanya tajam tidak berkelip-kelip memandang ke arah saya. Suara Datuk makin lama makin dekat kedengaran. Dalam saat-saat begitu, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya berserah pada Allah yang Maha Besar. Saya cuba membaca beberapa potong ayat Al-Quran, tapi banyak yang silap dan lintang pukang. Perkara yang patut didahulukan dibaca, kemudian begitulah sebaliknya. Saya jadi tidak tentu arah. Suara Datuk kian dekat. Saya menoleh ke arah datangnya suara Datuk. Memang saya lihat Datuk ke arah saya dengan membawa sepotong kayu. Saya cuba melambaikan tangan ke arah Datuk. Lambaian saya itu seolah-olah tidak dapat dilihat oleh Datuk dalam suasana yang agak samar-samar itu. Lembaga ganjil itu terus melihat gerak geri saya. Dalam warna senja itu, saya melihat Datuk kian hampir dengan saya. Jarak saya dengan Datuk lebih kurang antara 10 hingga 15 kaki. Tetapi, Datuk tidak dapat melihat saya. Suara Datuk cukup jelas saya dengar. Sayangnya, saya tidak dapat menjawab suaranya itu. Tak mahu dengar cakap orang, inilah padahnya. Aku juga yang susah. Keluh Datuk. Saya lihat dia berdiri betul-betul di sebelah lembaga ganjil itu. Datuk terus memacakkan kayu yang dibawanya ke tanah. Serentak dengan itu, saya lihat lembaga ganjil membuka kedua belah sayapnya lalu terbang ke arah dahan tualang. Secara mendadak, saya boleh bersuara dengan selantang-lantangnya. Datuk terkejut bila mendapati dirinya berhadapan dengan saya. Tanpa banyak cakap, Datuk terus menyapu wajah saya dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Kau masuk salah tempat ni, kata Datuk dan terus membawa saya pulang. Sampai di jalan rumah, saya dimarahi Datuk. Hampir-hampir sahaja dia mahu menampar muka saya. Mujurlah nenek dapat menyabarkan darah Datuk yang sedang naik itu. Apa yang saya lihat tadi bagaikan mimpi dan tidak masuk akal. Kalau diceritakan pada sesiapa, saya pasti dituduh gila atau berkhayal. Paling tidak pun dianggap suka mengada-adakan cerita yang tidak munasabah. Tetapi lain pula dengan Datuk. Dia terus menyuruh saya bercerita. Dia yakin apa yang terjadi pada saya ada hubungannya dengan alam. Ada hubungan dengan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula hingga habis. Jangan lupa untuk bertemu di dalam episod yang seterusnya, di episod yang ke-30, Ilmu Raja Kelawar ya. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum.